Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tajuk hari ini ialah ilmu dituntut, adab dipelihara. Murid-murid semua boleh buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 128. Baik, ini ialah muka surat 128. Baik, kita akan baca sama-sama. Ustazah baca dan murid-murid juga boleh ikut bersama-sama di rumah. Baik, kita akan baca sama-sama. Baik, ilmu dituntut, adab dipelihara. Kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu. Baik, ini ialah dalil nakli. Seperti yang Ustazah selalu sebut, dalil nakli ialah dalil yang kita ambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Dan kita menggunakan hadis sahih. Baik, ini ialah hadis bagi dalil nakli menuntut ilmu. Baik, kita baca sama-sama. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Baik, apakah maksud bagi hadis ini? Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu ialah fardu. Fardu di sini bermaksud wajib. Maka menuntut ilmu ialah wajib bagi setiap orang Islam. Baik, kita lihat muka surat 129 ya. Baik, ini ialah muka surat 129. Baik, kalau kita lihat di sini, kita ada dua pembahagian ilmu, iaitu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Okey, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Apakah pengertian ilmu fardu ain? Okey, kita baca pengertian ilmu fardu ain. Apakah yang murid-murid faham tentang ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Contohnya, mempelajari solat fardu. Baik, ilmu fardu ain ini ialah setiap orang Islam wajib kuasai. Contohnya, mempelajari solat fardu. Setiap orang Islam wajib belajar solat fardu. Contohnya, kem bestari solat. Murid-murid wajib datang sebab kita belajar ilmu fardu kifayah. Baik, murid-murid ada datang tak kem bestari solat? Kalau ada datang,
Bagus. Baik, yang kedua, ilmu fardu kifayah. Baik, apakah pengertian ilmu fardu kifayah? Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contohnya, solat jenazah. Baik, kalau kita lihat di sini, kata kuncinya ialah sebahagian umat Islam. Bermaksud bukan setiap umat Islam. Sebahagian umat Islam. Contohnya solat jenazah. Jika ada sebahagian umat Islam yang mempelajari solat jenazah, maka gugurlah kewajipan kepada umat Islam yang lain untuk mempelajari solat jenazah. Sedangkan ilmu fardu ain, di sini kata kuncinya ialah setiap. Maksudnya wajib kepada setiap seorang. Kalau fardu kifayah, sebahagian. Maksudnya sebahagian, bukan setiap umat Islam. Baik, Ustazah harap murid-murid dapat faham. Seterusnya, kita lihat apakah kepentingan ilmu fardu ain dan fardu kifayah ini. Baik, kita baca sama-sama. Nombor 1, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Contohnya, kita mempelajari solat fardu, kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Bukan kita menunaikan solat fardu tanpa ilmu, tanpa mempelajari cara yang betul. Kemungkinan salah, kemungkinan solat kita tidak dikira. Maka sebab itulah kita kena mempelajari ilmu fardu ain supaya kita dapat melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nombor 2, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Seterusnya, mari kita lihat apakah kepentingan ilmu fardu kifayah. Baik, fardu kifayah di sini Ustazah bagi contoh supaya kamu nampak lebih faham. Contohnya ilmu-ilmu duniawi. Contohnya mempelajari komputer, menjadi jururawat, mempelajari ilmu jururawat, mempelajari ilmu perubatan, mempelajari ilmu angkasawan. Itu ialah ilmu fardu kifayah, yang mana ilmu ini Islam tuntut kepada sebahagian sahaja umat Islam. Baik, mari kita lihat apakah kepentingan ilmu fardu kifayah ini di dalam Islam. Baik, nombor 1, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Baik, ilmu fardu kifayah ini sangat bermanfaat kepada masyarakat Islam. Yang mana kalau kita mempelajari ilmu perubatan, menjadi jururawat, menjadi angkasawan, akan mewujudkan kerjasama antara satu sama lain. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Macam Ustazah kata tadilah, ada yang jadi pakar perubatan, ada yang menjadi jururawat, ada yang menjadi pakar komputer. Nombor 3, meningkatkan ekonomi negara.
Maksudnya ada sebahagian umat Islam yang mempelajari tentang ekonomi, yang mempelajari tentang keuangan. Maka bila ada pakar-pakar ekonomi akan dapat meningkatkan ekonomi dalam negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Maksudnya kita ada kepakaran dalam pelbagai bidang. Baik, seterusnya mari kita lihat muka surat 130, yang mana di dalam muka surat 130 ni ada cerita tentang seorang tokoh murid. Okey, tokoh murid maksudnya siapakah tokoh murid ini? Tokoh murid ialah pelajar yang dipilih kerana pencapaiannya yang terbaik. Baik, kita tengok sama-sama. Muka surat 130. Baik, kita baca sama-sama. Berikut saya bacakan biodata ringkas tokoh murid cemerlang tahun ini. Beliau merupakan seorang yang sangat bersopan, santun dan menghormati guru. Beliau juga menunjukkan kesungguhan dalam menuntut ilmu, di samping menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Rahsia kejayaan beliau ialah ikhlas, sentiasa berdoa, sabar, menjaga masa. Beliau yang dimaksudkan ialah Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Dipersilakan. Baik, ini ialah tokoh murid dia, namanya Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Bukan di sekolah kita lah, di sekolah lain. Okey, apakah rahsia kejayaan Muhammad Nabil? Okey, yang Ustazah bacakan tadi. Apa dia? Ikhlas, sentiasa berdoa, sabar, menjaga masa. Inilah amalan-amalan yang pelajar ini selalu amalkan. Kalau kita tengok kat sini, semuanya amalan-amalan mulia. Ada tak amalan yang buruk? Bergaduh, mencuri? Tak ada. Semua yang Muhammad Nabil ni buat ialah amalan-amalan yang mulia. Barulah kita boleh berjaya macam tokoh murid ini. Baik, seterusnya kita lihat muka surat 131. Baik, di sini ada dialog antara juruacara majlis dengan tokoh murid ni. Baik, kita akan baca sama-sama. Okey. Muka surat 131. Baik, kita akan baca dialog ini bersama-sama ya. Tahniah atas kejayaan mendapat anugerah tokoh murid cemerlang tahun ini. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan lain? Terima kasih. Kita sebagai pelajar mesti mengamalkan adab dalam menuntut ilmu. Apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Mudah memahami isi pelajaran, ilmu bertambah berkat. Baik, di sini tokoh murid ini memberi kepentingan kita mengamalkan adab ilmu. Yang mana kalau kita amalkan adab ilmu ini, kita akan apa? Nombor 1, mudah memahami isi pelajaran. Mudah memahami isi pelajaran.
kita menghormati guru, kita tidak menyakiti rakan-rakan, kita tidak membuat guru marah kepada kita, maka kita mudah nak memahami isi pelajaran. Kalau kita selalu buat benda-benda jahat, cikgu marah, maka kita susah nak terima pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Baik, ilmu bertambah berkat ni macam mana? Maksudnya kalau kita belajar sikit tu tapi banyak manfaat yang kita dapat. Itu yang maksudnya ilmu bertambah berkat. Berkat ni maksudnya benda yang sikit tetapi kita dapat hasil yang banyak. Kita merasakan kesan yang kita belajar tu banyak kita dapat. Itu maksudnya ilmu kita belajar tu berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Kalau kita mengamalkan adab-adab menuntut ilmu seperti ikhlas, menjaga masa, maka kita akan berasa sentiasa bermotivasi untuk belajar dan belajar lagi. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Kalau kita menjaga masa, kita pandai menguruskan masa dengan baik, kita ikhlas, kita akan bersemangat untuk amalkan apa yang kita belajar. Yang seterusnya, disayangi guru dan rakan. Kalau kita jaga adab menuntut ilmu, contohnya kita tidak mencuri, kita menghormati guru, kita menghormati rakan, maka kesannya kita akan disayangi guru dan rakan-rakan. Yang terakhir, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada disayangi guru dan rakan, Allah juga akan sayangkan kita. Jadi murid-murid nak tak kalau Allah sayangkan kita? Bila Allah sayangkan kita, Allah akan sentiasa membantu pekerjaan kita. Okey, seterusnya, boleh kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan. Okey, apakah doa belajarnya? Baik, yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika. Sekejap ya. Min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ialah doa yang selalu kita baca di dalam kelas. Okey, terima kasih atas perkongsian. Baik, itu sahaja. Jadi ustazah telah lampirkan latihan. Jadi latihan Google Form. Jadi murid-murid bolehlah klik pada link Google Form itu dan jawab soalan yang ustazah berikan. Itu sahaja. Ustazah ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.